My name is Jordan Belfort. The year I turned 26, I made $49 million, which really pissed me off because it was 3 shy of $1 million a week. We're making a name for ourselves. Nobody knows if the stock is going to go up, down, sideways, or in circles. You know what a Fugazi is? Oh, Fugazi. It's fake. Yeah, Fugazi, Fugazi. It's a wazi, it's a woozy, it's a fairy dust. Was all this legal? FBI. Any kind of booze you might want? No, the Bureau forbids us from drinking. Duh. So follow me, I could out the door. I'm doing 500, I'm out of control. But there's nowhere to go, and there's no way to slow. If I knew what I knew in the past, I would have been like that on your. How does this actually work? There's a big money sign. They get launched at the time they stick. This is their gift, okay? They're built to be thrown like a lawn dart. Stop. Come on. Selamat sejatuh, selamat datang ke sesi perbincangan kami tentang The Wolf of Wall Street. So, saya Syukurisna Subramanian bersama Cik Varlini, Cik Som Fanikbat and Encik Punitan. So, filem ini, The Wolf of the Wall Street, membawa kita mengalami dunia penuh kewangan dengan cabaran kesekahan dan kesan tindakan yang tidak melampaui batasnya. So, bagaimana kod etika dan skeptisisme menimbulkan isu dalam filem ini mengikut watak-watak yang anda kagumi, mungkin dari segi tanggungjawab diri ataupun organisasi. Boleh bincangkan tentang tu, Cik Som? Okey, untuk saya mewakili watak Jordan Belfort. Okey, daripada saya tengok dalam movie ini, Jordan Belfort ni adalah seorang yang akan melanggar Code of Etika dan juga Professional Skepticism. Antara Code of Etika yang dia gagal untuk patuhi adalah pelanggaran integriti dan kejujuran. Sebagai seorang Belfort ni secara terang-terang dia melanggar integriti dengan kejujuran, sedangkan itu merupakan item penting yang sebagai seorang director mesti ada, tapi dia gagal laksanakan. Contohnya dia di cara niaga di Stratton Oakmont, dia berniaga secara berdasarkan penipuan dengan cara menjual saham dan memanipulasi pasaran kepada pelanggannya. So dia akan menjual saham pada harga yang sangat tinggi. Untuk Belfort ni, dia akan menjual saham dengan harga yang sangat tinggi, tetapi menipu pelabur untuk membeli dengan harga yang lebih banyak. So itu akan meningkatkan keuntungan kepada syarikat mereka. Yang kedua, dia akan memanipulasi dan membuat juga penipuan. Tetapi tadi daripada segi integriti, tapi ini daripada secara profesionalism, dia memanipulasi dan menipu pelanggan. Contohnya syarikat Belfort ini mengatur skim pam dan buang, di mana saham dinaikkan secara besar-besaran dan dijual pada keuntungan yang sangat tinggi kepada pelabur mereka. Dan yang dia juga melibatkan amalan, menipu dan memanipulasi yang merupakan pelanggaran kepada etika mereka yang jelas di bawah undang-undang. Dia memang tak patutlah nak mematuhi semua tu. Dan penipuan pada tahap ini juga dia menghakis kepercayaan daripada pelabur dan pasaran kewangan mereka, dan juga menyebabkan kedua-dua pelabur dan ekonomi ni lebih macam benda ni semakin meluas di kalangan pelabur-pelabur besar di negara tersebut. Okey, begitu benar. So, bagaimana dengan anda, Cik Wali ni? Apakah watak yang anda kagumi dalam cerita Wolf of the Wall Street? Untuk saya mewakili Donny Azoff. Untuk Donny Azoff ni, dia kurang integriti dan kejujuran. Dari awal lagi dia menunjukkan kekurangan integriti sepenuhnya. Dia semangat mengambil bahagian dalam skim penipuan dekat company dia.
company dia Stratton Ottoman. Lepas tu dia menolak saham SET dan memanipulasikan pasaran untuk keuntungan peribadi dia je. Lepas tu dia macam Belfort tu, dia sanggup menipu pelanggan, berbohong tentang sebenar pelaburan untuk memenuhi peribadinya lah. Lepas tu ketidakjujuran ini secara langsung melanggar etika integriti yang memerlukan kebenaran untuk semua urusan. Macam tu. Itu saja. Okey, bagaimana pula dengan Encik Puniten? Apakah pendapat anda? Okey, saya mewakili watak FBI agent Patrick Denham. Okey, sebelum saya menerangkan tentang Code of Ethics yang terdapat dalam karakter Patrick Denham, bagi saya buat intro pasal karakter dia. FBI agent Patrick Denham ni dalam The Wolf of Wall Street, karakter dia memang jauh beza kalau dibandingkan dengan karakter Jordan Belfort dengan karakter Donnie Azoff. Sebab dalam movie ni dia punya karakter melibatkan menegakkan undang-undang dan menyiasat tingkah laku yang tidak beretika di Stratton Ottoman. Code of Etika yang terdapat dalam karakter Patrick Denham, yang pertama adalah integrity dan professionalism. Denham menunjukkan integriti dan profesionalism yang tinggi dalam siasatannya. Dia komited untuk membongkar penipuan di Stratton Ottoman, walaupun Belfort ni mencuba untuk bagi rasuah kepada Patrick Denham dalam pelbagai cara dan memanipulasinya. Denham tetap setia kepada tanggungjawab etikanya sebagai seorang penguatkuasa undang-undang dan menolak tawaran yang dibagi oleh Belfort. Okay. Code of Etika yang kedua adalah accountability dan keadilan. Denham ni menjalankan siasatan menyeluruh ke atas Belfort dan syarikatnya dengan mengumpulkan bukti untuk memastikan mereka bertanggungjawab atas jenayah mereka. Tindakannya berkait dengan prinsip etika kerana dia mengikuti proses undang-undang dan memastikan siasatan dijalankan secara adil tanpa berat sebelah. Itu saja. Bagi Cik Som, apakah yang professional skepticism yang ada pada watak Jordan Belfort tu? Ya. Untuk Jordan Belfort tu, kalau daripada segi pelanggaran professional skepticism, antaranya adalah contoh macam conflict of interest ataupun kita kenal sebagai konflik kepentingan. Jordan Belfort ni dia seseorang yang akan mengelakkan konflik kepentingan. Taklah kata elak sangat, tapi dia juga ada konflik kepentingan. Contohnya Belfort ni dia sedang meletakkan keuntungan perniagaannya, kewangannya sendiri atas kepentingan kewangan customer. Maksudnya dia lebih pentingkan diri sendiri berbanding daripada kepentingan pelanggan dia. Dia akan meyakinkan pasukan penjualnya ataupun kita kenal sebagai staff-staffnya untuk menolak saham tertentu semata-mata kerana mereka akan jual saham tu pada komisen yang lebih tinggi untuk diri mereka sendiri. Maksudnya macam dia akan cuba untuk tarik pelanggan beli saham dengan dianya dengan harga yang lebih tinggi berbanding dengan orang lain, tanpa mengira keperluan pelanggan sama ada dia orang akan rugi ataupun tidak. Dan kepentingan diri secara langsungnya ini menyebabkan macam banyaklah masalah yang akan berlaku. Contohnya yang nanti akan ada pihak FBI akan datang, semua macam tu. So dia macam menyebabkan syarikat dia tu wujud keuntungan yang tinggi mendadak dan menjadi macam tempat peralihan mata kepada orang ramai macam tu. So, apakah pendapat anda tentang professional skepticism pada Donnie Azoff? Untuk Donnie Azoff pula, dia isi dia penolakan kebertanggungjawabkan. Macam dia ni daripada bertindak dengan tahap keraguan dan berhati-hati yang sehat mengenai akibatnya. Azoff memilih untuk terlibat dalam aktiviti pengambilan risiko dan penipuan tanpa mengambil kira potensi
kejatuhan undang-undang dan kewangan. Kekurangan accountability-nya terhadap tindakannya tu mencerminkan kegagalan yang lebih luas untuk mengamalkan sikap ragu-ragu dalam menilaikan risiko yang terlibat dalam aktiviti yang haram lah. Macam tu. Okey, baik. Apakah pendapat anda tentang FBI agent Patrick? Okay, FBI agent Patrick ni dia ada kesedaran terhadap rasuah dan sogokan. Denham tetap skeptis terhadap tawaran sogokan daripada Belford. Belford cuba memanipulasi Denham dengan menawarkan wang kepadanya. Tetapi Denham menyadari bahawa itu adalah percubaan untuk merasuahkannya. Kemampuan Denham untuk menghalangnya daripada terlibat ke dalam perangkap Belford yang merupakan aspek penting dalam penguatkuasaan undang-undang yang beretika. So mengikut watak Jordan, apakah tanggungjawab mungkin dari diri sendiri ataupun dalam organisasi mengikut cerita The Wolf of the Wall Street? Kalau bagi watak Jordan Belfort dalam cerita The Wolf of the Wall Street tu, dalam suasana profesional yang kita tahu tanggungjawab sebagai organisasi merujuk kepada kita mesti bertindak mengikut cara yang sejajan dengan misi, nilai dan kewajipan undang-undang. Ini termasuk memupuk budaya, tingkah laku yang beretika, ketelusan dan juga accountability. Tetapi Jordan Belfort ni dia tak boleh pun nak buat semua benda ni. Dia gagal. Memang gagal terus. Contohnya Jordan Belfort ni dia telah membuat kerosakan kepada reputasi di mana tingkah laku Belfort ni yang tidak beretika yang mencemarkan reputasi Stratton Oakman. Dia macam mana? Belfort ni dia merupakan seorang pemimpin yang bertanggungjawab, yang sepatutnya dia bertanggungjawab untuk memastikan syarikat ni mengekalkan reputasi yang baik. Tetapi dengan yang dengan yang Jordan Belfort ni dia terlibat dalam aktiviti yang menyalahi undang-undang di mana dia meletakkan seluruh organisasi dalam risiko yang membawa kepada kejatuhan dan menyebabkan kemudaratan kepada pekerja dan pelanggannya. Yang kedua pula, Jordan Belfort ni dia mewujudkan budaya suasana yang toksik di mana Belfort ni cipta persekitaran yang menggalakkan ketidakjujuran, pengambilan risiko yang berlebihan ataupun tingkah laku yang tidak beretika. Contohnya dia mengambil dadah dalam organisasi, dia menggalakkan pekerjanya melakukan aktiviti yang tidak sepatutnya dalam organisasinya. Untuk yang seterusnya adalah tanggungjawab kepada diri sendiri, yang ini merujuk kepada menegakkan integriti peribadi, maruah diri dan accountability. Tetapi Jordan Belfort juga gagal untuk membuat semua itu. Contohnya Jordan Belfort ni dia melakukan penipuan kepada diri sendiri dan juga dia juga kurang bertanggungjawab. Sepanjang filem ini berlaku ataupun ditayangkan, Belfort ini enggan mengakui bahawa dia melakukan kepada orang lain dan dirinya sendiri. Yang dia ni mengamalkan gaya hidup yang hedonisme. Tahu hedonisme? Hedonisme dia macam lebih kepada berparti, keluar berheboh-heboh, macam tu, lebihkan gaya yang macam bersosial daripada memikirkan akan bahawa kepada kebahagiaan, tetapi akibatnya membawa kepada kemusnahan diri sendiri. Dia akan terus merosakkan diri sendiri sebab dia lebih kepada fikir untuk keluar meraihkan bersama kawan daripada memikirkan tentang apa risiko yang akan datang. Dan juga dia juga kehilangan accountability dan akhirnya daripada kehilangan accountability-nya, ini menyebabkan dia dipenjarakan. Pada akhir cerita itu dia ditangkap dan menjalani sepanjang masa hidupnya di dalam penjara. So bagaimana dengan watak anda, Cik Walini? Untuk Donny Azov pula, tanggungjawab kepada organisasi.
First, dia mengukuhkan budaya toksik. Azov ni berkembang pesat dalam budaya toksik yang berlebih, tidak jujur dan tingkah laku melulu. Dia mengambil bahagian dalam penggunaan dadah, perbelanjaan mewah dan aktiviti yang menyalahi undang-undang yang menunjukkan contoh yang buruk pada pekerja dan mewujudkan persekitaran di mana tingkah laku tidak beretika dinormalisasi. Ini merendahkan lagi integriti firma dan mempercepatkan lagi keruntuhan company dia tu. Macam tu. Lepas tu tanggungjawab terhadap diri dia pula, tingkah laku merosakkan diri sebab dia dah menggunakan dadah. Lepas tu dia menikmati gaya hidup hedonistik. Lepas tu penuh dengan dadah, alkohol dan perbelanjaan melulu. Tingkah lakunya bukan sahaja membahayakan kesihatan dia tapi juga mengaburkan pertimbangannya. Kekurangan disiplin diri ini menyumbangkan kepada kejatuhan akhirnya. Kerana ketagihan dadahnya membawa kepada keputusan yang tidak menentu dan kekurangan tanggungjawab secara keseluruhan. Bagaimana Encik Punindan tentang tanggungjawab diri dan organisasi oleh FBI Agent Patrick? Okey, pertama pasal tanggungjawab kepada organisasi. First, dia menegakkan undang-undang dan standard penyiasatan. Denham ni, dia mengambil tugasnya dengan serius dalam mendedahkan aktiviti penipuan Jordan Belfort dan Stratton Oakmont. Penyiasatan telitinya menunjukkan tanggungjawabnya terhadap misi penguatkuasaan undang-undang FBI. Dia tidak terpengaruh oleh kekayaan atau rasuah yang ditawarkan oleh Belfort dan mengekalkan komitmen FBI untuk melaksanakan keadilan secara adil. Denham ni menjadi contoh kelakuan etika dalam organisasi dengan memastikan penyiasatan dijalankan mengikut prosedur undang-undang yang betul dan mengekalkan standard FBI. Okey, bagi tanggungjawab kepada diri sendiri, dia menjaga integriti peribadi. Dia menolak penolakan Denham terhadap rasuah atau penglibatan dalam amalan tidak beretika adalah petunjuk jelas tentang integriti peribadinya. Walaupun dengan cubaan Belfort untuk memanipulasinya dengan tawarkan kekayaan dan kuasa, Denham tetap teguh pada prinsipnya. Ini menunjukkan dia lebih menghargai kod etika. Baik. So, soalan seterusnya adalah bagi pendapat anda, tindakan apakah yang perlu diambil bagi mengatasi isu-isu tersebut dalam cerita The Wolf of Wall Street? Kalau saya sebagai Jordan Belfort, saya akan mengatasi isu etika dengan mematuhi kepada integriti dan juga ketelusan yang ketat. Contohnya elak manipulasi dan memastikan tindakan saya adalah wajar demi kepentingan pelanggan. Selain itu, saya akan mengkonsepkan profesional dengan menganalisis peluang dengan kritis dan enggan terlibat dengan aktiviti yang berisiko, contohnya menyalahi undang-undang. Selain itu, saya akan mewujudkan budaya yang menghargai kesejahteraan jangka panjang berbanding kesejahteraan jangka pendek. Ini saya akan juga selain itu, untuk tanggungjawab peribadi, saya akan memberi penumpuan kepada disiplin diri sendiri, mengakui kesan tindakan saya terhadap orang lain dan juga untuk mengelakkan tingkah laku yang merosakkan diri saya sendiri. Itu sahaja daripada saya. Bagaimana dengan pendapat awak, Cik Valini? Okey. Untuk saya, kalaulah saya jadi Donny Azov tu, saya akan mengatasi isu etika dengan komited terhadap kejujuran dan integriti dalam semua urusan. Memastikan ketulusan dalam pelanggan dan mengelakkan aktiviti penipuan.
saya akan mengamalkan pemikiran keraguan profesional, menilai dengan teliti setiap keputusan perniagaan untuk mencegah tindakan yang menyalahi undang-undang atau tidak beretika. Tanggungjawab saya kepada organisasi akan melibatkan pemupukan budaya amalan beretika dan mengutamakan kejayaan jangka panjang berbanding keuntungan jangka pendek. Akhir sekali, saya akan mengambil tanggungjawab peribadi dengan mengekalkan disiplin diri, mengimbangi kerja dan kehidupan peribadi dan mengelakkan tingkah laku yang merosakkan diri untuk memastikan kesejahteraan profesional dan peribadi. Baik. Okay, so bagaimana dengan Cik Punitan? Apakah tindakan anda? Okey, sekiranya saya ialah ejen FBI Patrick Denham, saya akan mengatasi isu etika dengan mematuhi undang-undang secara ketat dan menegakkan kod etika untuk penguatkuasaan undang-undang. Saya juga akan memastikan siasatan dijalankan secara adil dan tanpa prejudis. Selain itu, saya akan mengekalkan skepticism profesional dengan menilai semua bukti dengan teliti, mengelakkan andaian dan memastikan setiap butiran disemak dengan teliti untuk mengelakkan kesilapan atau tuduhan salah. Itu saja. So, baik. Terima kasih kepada Cik Som, Cik Walidi dan Cik Punitan atas perkongsian yang sangat bermanfaat. So, melalui contoh-contoh daripada filem ini iaitu The Wolf of the Wall Street, kita dapat melihat betapa pentingnya untuk mengamalkan kod etika yang tinggi dan dalam setiap tindakan kita untuk memastikan ketulusan dan kejujuran dalam setiap unsuran kita. So, maka kita akhirilah sesi ini dengan kesedaran kepada diri sendiri, tanggungjawab kita sebagai individu yang terlibat dalam dunia kewangan untuk menjaga amanah dan integriti. So, sekian, terima kasih. Terima kasih. Bye.